ini. Okay. Satu minit. Apa? Dah nak handphone? Ke apa? Senat. Kenapa? Thailand. Tapi boleh on. Datang. Datang tapi. Oh, masa dia dah masuk kan? Thailand lah. Daniel. Itulah memang nombor 2. Kan, kena penuh tempat yang ada asli. Tempat kamu Awak berapa kosong ni? 2. Ha? Dah dua orang tu duit. Dah cukup ah? Wah. You. Ibu. Wait, cover shirt lah. Yes. Siapa yang jadi nak reservekan tu? Boleh tahu tak? Ha? Siapa yang nak di-reservekan tu? Kita tunggu duduk je baru mula. Tak ada video. Kita sedang nak buat sekarang, tapi dia perlu booking bilik sendiri. Selalunya kita akan buat kat sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Yang berusaha KPP, para pengarah serta sahabat-sahabat dalam Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengadakan bacaan Yasin secara maya ataupun nak letak nama bom atau bacaan Yasin lah, ya kan? Okey ya. Memandangkan kita masih lagi berada di dalam perintah kawalan gerakan bersyarat, walaupun mungkin sehingga 9 hari bulan sahaja, mungkin sambung lagi dan sebagainya. Yang demikian memandangkan ketidaktentuan yang mungkin yang masih lagi berlaku ni, untuk Pendidikan Islam mengambil keputusan untuk meneruskan program-program dakwah di peringkat Jabatan Pendidikan melalui maya lah, sama ada melalui Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Kita telah disatukan di Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Sebelum ini SPB ada Facebook, SPI ada Facebook. Sekarang kita disatukan insyaAllah di dalam Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Perak secara rasminya di situ. Dan untuk bulan ini insyaAllah, untuk minggu pertama hari Jumaat kita akan mengadakan bacaan Yasin lah, macam sebelum PKP yang itu lah. Sebelum PKP itu kita laksanakan di atrium bersama-sama dengan sahabat-sahabat di DPN Induk. Okay. Oleh kerana KPB ini, maka kita laksanakan juga bacaan Yasin ini. Cuma kita plus sikit, tambah sikit dengan tadabbur surah Yasin. Kalau dulu kita baca je kan, tadabbur lah sikit apa yang ada, yang kita boleh ambil istifadah ataupun faedah daripada intisari dalam surah Yasin. Kemudian untuk minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, kita akan mengadakan juga siri kuliah bicara ilmu hari Jumaat, seperti yang kita buat dalam bulan Ramadan hari itu secara live Facebook. Kita akan buat live Facebook juga lah, InsyaAllah, yang akan dibicarakan bicara ilmu tersebut oleh Haji Nur Hanizam Muhammad Tajuddin menggunakan kitab Penawar Bagi Hati ya. InsyaAllah kita akan war-warkan selepas ini ya, kalau tuan-tuan ingin mendapatkan buku tersebut supaya
proses terapi dan musyafahah yang berlaku lebih ada keberkatan lah, sebab tuan-tuan ada buku, boleh baca dan sebagainya. Okey, kita ubah konsep sikit. Pada sebelum ni bicara ilmu tu kita gile-gile di antara pegawai dengan menggunakan kitab Lu'lu' Al-Mu'min. Kita tukar sikit, sementara masih di PKPB ni dengan menukar kepada kitab Penawar Bagi Hati, kitab yang berunsur akhlak dan tasawuf. Mudah-mudahan kita dapat menyucikan hati kita dengan intisari-intisari daripada kitab Penawar Bagi Hati tersebut, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah pada hari ini kita akan mulakan dengan bacaan Yasin. Kemudian kita akan tadabburlah sedikit berkaitan dengan surah Yasin. Hari ini masa saya kita berkenalan dengan surah Yasin dululah, sebelum kita masuk kepada intisari-intisari tafsir ataupun terjemahan ayat-ayat di dalam surah Yasin, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita mulakan dengan bacaan Yasin kita pada hari ini. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. 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 Allahumma salli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma tunzira aba'ahum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu 'ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم
مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ولا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت الإسلام صيحة واحدة فإذا خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مغرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى وعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا يظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم ما كان قبل أن يكون. ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل كل منا بين عبادك في كل حال الظافر الغالب وأن لا تحوج أحدا منا إلى أحد من خلقك في أمر رزقك وأن تربط على ألسنة المتفوهين بالمكروه في حقه وأن تقترن حركاتنا بالتوفيق وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان المنفس عن كل مهموم سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون. سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله. تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد. Para perempuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di Jabatan Pendidikan Negeri Perak, PPD pun ada yang mengikuti kita hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita beri sedikit kesempatan untuk bersama-sama
kita mula mentadabbur surah Yasin. Surah yang sangat popular di kalangan masyarakat Melayu, bukan Melayu sahaja, maksudnya di kalangan masyarakat Arab pun sama juga. Okey, untuk menjadi surah bacaan bagi, kalau dalam masyarakat Melayu kita akan membaca surah Yasin ini dalam occasion atau sempena-sempena atau program-program tertentu. Biasanya orang Melayu ni baca Yasin malam Jumaat, baca Yasin pagi Jumaat, macam kita baca kan. Baca Yasin bersama dengan tahlil untuk arwah yang sudah meninggal dunia. Apa lagi orang baca Yasin? Baca Yasin untuk penerang hati, peperiksaan. Baca Yasin untuk pergi ke Mekah. Baca Yasin hari kemerdekaan, hari guru dan sebagainya. Surah Yasin ini menjadi pilihan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pengenalan mengenai surah Yasin ini. Itu dalam masyarakat Melayu lah. Surah Yasin ini kita kenali dia sebagai surah yang menjadi pilihan untuk diamalkan dalam majlis-majlis yang tertentu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Yasin ini ialah surah yang berada dalam juzuk yang ke-22 dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan perasan, dia merupakan surah yang ke-36. Tak silap saya. Itu surah yang ke-36 daripada 114 surah di dalam Al-Quran yang berada di dalam juzuk yang ke-22. Kalau kita tengok surah Yasin ini sebelum dia susunan dalam Al-Quran, sebelum dia didahului dengan surah Fatir. Kemudian selepas surah Yasin, surah Yasin akan diikuti dengan surah As-Saffat. Surah As-Saffat. Kenapa saya sebut tuan-tuan dan puan? Sebab di antara susunan surah-surah ni dia ada berkaitan. Dan tuan-tuan kena tahu susunan Al-Quran, surah-surah dalam Al-Quran ni dia adalah merupakan tauqifi, istilah dia dalam ulumul Quran ataupun ilmu-ilmu Al-Quran. Maksud dia apa? Susunan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saja susun. Sebab kita tahu Al-Quran diturunkan secara tadrijian, secara beransur-ansur, berperingkat-peringkat, daripada langit dunia tu kepada kita melalui malaikat Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara berperingkat-peringkat selama lebih kurang 23 tahun. Cara berperingkat-peringkat ini maksudnya dia tak turun sekaligus, dia turun sikit-sikit. Maksudnya kalau ada sempena dia turun, contoh, ataupun yang turun tiba-tiba malaikat Jibril datang pada Nabi, turunkan wahyu dan sebagainya. Maksudnya dia tidak turun secara keseluruhan. Walau bagaimanapun susunan dia ni susunan yang merupakan wahyu daripada Allah, yang diwahyukan daripada Allah melalui Nabi juga, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, yang telah ditetapkan susun macam ini. Dia bermula daripada surah Al-Fatihah, berakhir dengan surah An-Nas. 114 surah. Surah Yasin berada pada kedudukan yang ke-32 daripada susunan surah-surah tersebut. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa kaitan surah Yasin dengan surah Fatir sebelum dia? Sebenarnya kalau kita nak belajar tafsir, kena belajar daripada surah Fatihah lagi lah sebenarnya, kan? Baru kita tahu dia punya pergerakan, kronologi, apa penceritaan di dalam Al-Quran ni. Tapi tak apa, sebab kita mula surah Yasin ni, kita tengok yang surah sebelum dia. Surah sebelum dia itu surah Fatir. Surah Fatir ni kesimpulan yang ada dalam surah Fatir. Apa kesimpulan? Surah Fatir yang jumlah ayat dia 45 ayat surah Fatir. Kesimpulan surah Fatir ialah statement-statement ataupun ayat-ayat yang tercatat dalam surah Fatir ni ialah surah yang mengajak manusia mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, menjauhi perbuatan yang jahat, memikirkan tentang keindahan-keindahan alam semesta dan manusia, dan juga
statement bahawa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Dia lebih kepada perkara yang berkaitan dengan unsur-unsur akidah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, surah Yasin, lupa nak sebut. Surah Yasin ini tergolong dalam golongan surah-surah dalam Al-Quran. Ini dia ada dua kategori. Satu surah Madaniyah dipanggil, yang satu lagi surah Makkiyah. Makkiyah ni kalau ikut sebenar kitanya Mekah lah kan, Mekah. Madaniyah ni Madinah, maksudnya macam itu. Madinah Munawwarah Mekah, Makkiyah itu Mekah. Apa maksud surah Yasin? Adalah surah yang tergolong dalam golongan surah Makkiyah. Terbagi dua tadi kan. Dia ada surah-surah Madaniyah, ada surah-surah Makkiyah. Yasin ini adalah surah-surah daripada kelompok surah yang tergolong di bawah surah-surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni surah apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita cerita sikit ilmu Al-Quran pada tuan-tuan dan puan-puan ini. Surah Makkiyah ialah surah-surah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinah sebelum hijrah. Itu yang disepakatilah. Dia banyak takrif dia, tapi itu yang paling rajih. Maksudnya sebelum hijrah, surah-surah yang turun, ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum itu dipanggil surah Makkiyah. Surah Makkiyah dia ada ciri-ciri dia. Antara ciri-ciri dia yang utama ialah perceritaan tentang akidah, memperkuatkan akidah umat Islam. Manakala itu ciri utamalah. Manakala surah Madaniyah pula yang selepas hijrah ni, dia dah sudah masuk kepada penceritaan tentang hukum hakam, akidah hukum. Sebelum hijrah, selepas hijrah baru cerita hukum minum arak, baru cerita hukum mencuri, baru cerita hukum ni. Sebab secara tadrijiannya, secara beransur-ansurnya, ini kaedah kita menyampaikan dakwah. Rasulullah menyampaikan dakwah, diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Cerita akidah dulu, kukuhkan akidah, kuatkan akidah dulu, kuatkan kepercayaan, keimanan kepada Allah dulu, baru cerita tentang hukum. Bila orang kuat akidah, dah jadi orang yang sangat beriman kepada Allah, maka apa sahaja yang hukum hakam yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan terima. Itu cerita dia. Maksudnya surah Yasin ini surah-surah yang mengukuhkan tentang akidah, menceritakan tentang hal-hal ehwal berkaitan dengan kerasulan, menceritakan tentang hal ehwal perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara yang kita tak tengok tapi kita beriman. Bila sebut syurga, kita beriman dengan syurga. Bila disebut neraka, kita beriman dengan neraka. Bila disebut ada makhluk yang lain yang nama dia malaikat, kita beriman dengan malaikat. Apabila disebut di sana terdapat pahala dan dosa, kita percaya ada pahala dan dosa. Ini perkara ghaibiyat yang ada dalam kategori surah-surah Makkiyah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maknanya surah Fatir tadi ialah surah yang ceritakan tentang nikmat, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, menjauhi perbuatan jahat, kesalahan-kesalahan kaedah tentang kaedah-kaedah alam semesta, kemudian tanggungjawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Apa kaitan dia dengan surah Yasin? Hubungan surah Fatir dengan surah Yasin, yang pertama, dia ada dua kaitan dia. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, pada bahagian akhir surah Fatir dikemukakan bahawa orang-orang musyrik, orang musyrik ni orang yang mensyirikkan Allah. Kalau zaman Nabi ni golongan yang menyembah berhala lah maksudnya. Musyrik ni yang mensyirikkan Allah. Khusus kalau zaman Nabi ni orang yang menyembah berhala. Bersumpah, orang musyrik tadi bersumpah akan beriman apabila datang pada mereka seorang pemberi peringatan, yakni Rasul. Mereka ni sebenarnya pernah bersumpah bahawa mereka ni akan kalau datang seorang pemberi peringatan, kalau datang seorang Rasul pada mereka, mereka akan beriman dengan Rasul tersebut. Tetapi setelah datang pada mereka Rasul, mereka mengingkarinya. Biasalah, ini sifat kalau kita belajar dalam sirah, kalau kita belajar dalam kisah-kisah Anbiya dan sebagainya, kisah-kisah para Nabi dulu sama lah. Antaranya mereka akan sebelum datang Rasul tu, kami akan gini, kami akan. Tapi bila datang Rasul, mereka lah pendekar-pendekar utama yang menentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul, Nabi-Nabi. Kemudian sedangkan kaitan dia, yang ini dia cerita apa? Mereka golongan musyrik ni mereka keluar statement, kalau datang Nabi, kalau datang Rasul, kami akan beriman. Itu pada penghujung surah Fatir. Di awal surah Yasin,
pada permulaan surah Yasin Allah menegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang selalu berada di jalan lurus, memberi peringatan kepada mereka, tetapi mereka tetap tidak beriman. Bila dah ada statement mereka akan beriman tu, dalam surah Yasin startnya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, kan? Ini menguatkan memberi keterangan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan rasul. Okey, menguatkan balik. Sebab mereka janji nak beriman tapi mereka tak beriman. So Allah statementkan sekali lagi dalam surah Yasin bahawa Nabi Muhammad memang benar-benar seorang rasul. Itu kaitan yang pertama. Kaitan yang kedua antara surah Fatir dengan surah Yasin ini ialah pada surah Fatir disebut bahawa Allah menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang tertentu. Maknanya Allah yang mengaturkan ke semua sekali. Matahari, ke bulan, ke pergerakan bumi dan sebagainya, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam surah Yasin disebut bahawa matahari beredar pada garis edar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bulan mempunyai garis-garis edar yang telah ditentukan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam surah Fatir dah cerita dah penciptaan matahari dan bulan yang tunduk kepada kekuasaan Allah. Dalam surah Yasin diberikan keterangan lagi bahawa bulan itu akan berpusing ikut orbit dia. Okey. Yang telah ditetapkan, dia tak akan lari daripada orbit tu, dia akan bergerak berpusing-pusing je. Okey, dikuatkan di dalam surah Yasin. Itu di antara dua kaitan di antara surah Fatir dengan surah Yasin. Ini menunjukkan bahawa surah-surah yang ada di dalam Al-Quran ini disusun dengan begitu rapi. Memanglah wahyu tauqifi daripada Allah, supaya bila kita baca je, kalau kita mentadabbur tafsir ini, makna-makna ayat-ayat suci Al-Quran Karim ni, kita akan dapat lihat pergerakan dia sangat cantik, sangat indah. Dia tak ada melompat-lompat sana, lompat tak. Dia sangat indah. Dia bergerak tu. Okey, ikut susunan yang sangat bagus. Memanglah sebab dia adalah wahyu daripada kalam Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, di antara isi kandungan yang ada di dalam surah Yasin ini, okey, tuan-tuan dan puan, yang pertama sekali hal ehwal yang berkaitan dengan keimanan. Tadi surah Makkiyah kan diceritakan tentang keimanan. Saya bagi secara gambaran kasar dulu. Ya, contohnya ialah bukti-bukti adanya hari kebangkitan, hari akhirat. Disebut dalam surah Yasin. Al-Quran bukanlah syair. Disebut dalam surah Yasin. Al-Quran ilmu kekuasaan, disebutkan juga tentang ilmu, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga tentang syurga, sifat-sifat syurga yang disediakan kepada orang mukmin. Disebutkan juga tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Okey, disebutkan juga tentang anggota badan manusia yang menjadi saksi pada hari kiamat atas segala perbuatannya di dunia. Ini berkaitan keimanan, mengukuhkan akidah. Okey, kemudian yang kedua ada disebut di dalam surah Yasin juga kisah utusan Nabi Isa alaihissalam dengan penduduk Antaqiyah, ataupun kalau sekarang ni, kalau zaman Nabi nama dia Syam, sekarang ni nama dia apa? Nama dia apa tuan-tuan? Syam, Palestin, Jordan, Syria, itu kawasan Syam itu. Yang sekarang ni sangat tinggi konflik dia di situ. Bahkan ibu konflik di dunia ni sebenarnya memang berpusat di mana tuan-tuan? Di Palestin. Selesai Palestin, selesai dunia. Lebih kurang macam itu, ada pandangan ulama yang mengatakan bahawa begitu. Dan Palestin takkan selesai tuan-tuan sampai ke akhir zaman. Di situlah dia akan punca untuk berlakunya fitnah akhir zaman, kunci kepada berlakunya hari kiamat. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Seterusnya, yang ketiga yang diceritakan dalam kesimpulan dalam surah Yasin, bagi orang-orang musyrik. Orang musyrik ni tak ada faedah kita bagi tahu macam mana pun susah. Dia sampai tahap itu. Maknanya orang musyrik, orang yang tidak mempercayai, orang yang menyembah berhala. Okey, kemudian ceritakan juga Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Cerita penciptaan Allah cara berpasangan. Kemudian diceritakan juga semua bintang-bintang di cakrawala berjalan pada garis edar yang ditetapkan dalam orbit dia. Okey, cerita
bab ghaibiyah, perkara yang berkaitan dengan akidah ni. Ajal dan hari kiamat datangnya secara tiba-tiba. Ajal dan hari kiamat datangnya secara tiba-tiba. Tuan-tuan dan puan, sebab ajal saya teringat. Semalam saya mimpi saya ditarik nyawa, tuan-tuan. Terkejut saya bangun sejak pagi tadi. Merasai macam mana roh keluar. Tuan-tuan pernah mimpi macam tu? Kalau ada tuan-tuan mimpi macam tu, kalau ada tafsir mimpi, boleh cerita kepada saya. Akan cari tafsir mimpi. Ustaz Nizam lebih arif kot buat tafsir mimpi ni. Tuan-tuan takut beri. Tapi saya bersyukurlah kerana ditarik nyawa tu ketika sedang solat. Alhamdulillah. Tengah solat, sujud, bangun, terus jatuh. Kalau tuan-tuan ada tafsiran, saya harap macam itulah pengajaran diri saya. Harap macam itulah, kan? Semalam mimpi. Sebut ajar sini kan, mana tak mencerita. Sebut ajar tu cerita oleh tuan-tuan dan puan. Tapi tak tahulah kita kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengakhirkan kita dengan husnul khatimah, tuan-tuan dan puan. Itu kali pertama mimpi macam tu. Sampai sekarang berdebar lagi, tuan-tuan. Okey kan? Cerita ajal punya takut manusia. Cerita mati ni kan. Kita agak. Kemudian Allah menghiburkan hati Rasulullah terhadap sikap kaum musyrikin yang menyakitkan hati. Maknanya Rasulullah ni dihiburkan oleh Allah dalam surah Yasin. Orang musyrik ni bukan tak menyakitkan hati Rasulullah pula. Okey ya. Itu di antara kesimpulan yang ada dalam surah Yasin lah. InsyaAllah pada siri yang bulan depan, lambat lagi. Bulan depan kita akan masuk pada tafsiran dia. Daripada ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-83. Last lah tuan-tuan. Okey, cerita Yasin. Kenapa nama dia surah Yasin? Kenapa nama dia surah Yasin? Sebab ayat pertama dia mula dengan Yasin. Okey, Yasin ni huruf kan? 2 huruf. Apa cerita, apa makna 2 huruf ni? Yasin. Kalau kita rujuk tafsir Muqtabah, tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, Safatul Tafasir, tafsir-tafsir yang ni lah. Dia ada beberapa makna lah tentang Yasin, nama Yasin. Dia dinamakan Yasin sebab mula dengan surah Yasin. Mula dengan ayat yang Yasin tu nama dia surah Yasin. Tapi makna kepada Yasin tu apa dia? Ada yang ulama tafsir yang menterjemahkan Yasin ini sebagai huruf-huruf yang memberi sapaan kepada kita, supaya kita bersedia untuk memahami intipati ayat selepas itu. Maksudnya macam inilah, kita kalau kita nak panggil orang, kita nak sembang dengan orang kan, kita mesti panggil dia dulu kan. Oi, tu bahasa kasar lah. Ataupun Assalamualaikum Cik Ri. Dia macam tu lebih kurang. Maksudnya maknanya Cik Ri apa kan? Ya Ji. Biasa dia jawab macam tu lah. Contohnya kan. Okey. Maksudnya siapa? Itu pandangan pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahawa Yasin ini adalah ismun min asma'illah. Salah satu nama daripada nama Allah. Nama Allah. Yang selain daripada 99 ada lagi nama Allah. Ni Yasin. Ada juga yang mengatakan bahawa Yasin maksud dia nama Yasin. Dia dalam bahasa ada peperangan dia dalam bahasa Arab lahjah Tai atau Habsyah. Yasin maksudnya insan, wahai manusia. Ya tu wahai, sin tu manusia. Dia dalam bahasa Tai ini dia ada alif nun ini sin. Dia ada satu perkataan tu. Maksudnya ringkasan dari ini sin itu sin, maksudnya insan. Okey ya. Wahai manusia. Ada juga terjemah macam itu. Dan manusia ni apa-apa pun dia refer juga pada innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu adalah daripada rasul, daripada Rasulullah juga maksudnya. Wahai manusia itu adalah Rasulullah lah. Okay. Ada yang mengatakan bahawa itu maknanya sekadar menunjukkan bahawa individu itu Rasulullah. Ada yang terus mentafsirkan dia sebagai nama Rasulullah. Yasin itu salah satu daripada nama Rasulullah. Sebab ada hadis-hadis yang membicarakan tentang bahawa Nabi ini menceritakan nama-nama aku sekian. Kan antaranya Yasin.
Tapi hadis ni kalau diperbincangkan oleh ulama-ulama hadis, ada masalah lah di situ. Okey. Nak cerita kelebihan Yasin. Yasin nanti kita tangguh dulu kot. Kelebihan Yasin. Kemudian tafsir surah Yasin. Boleh Ustaz Nisa? Terus dah 40 minit ni. Okey ya, boleh ya? Kita tangguh di sini tuan-tuan dan puan-puan. Akan ada kita nak bincangkan kelebihan-kelebihan surah Yasin ni di kalangan masyarakat Melayu ni. Betul ke tidak? Kan yang kita dok amalkan ni. Itu sebenarnya yang lebih pentingnya. Betul ke tidak? Dia bersandarkan kepada apa? Adakah hadis-hadis yang menceritakan dan sebagainya? InsyaAllah lah, sebelum kita tadabbur surah Yasin untuk siri yang akan datang, kita akan cerita tentang kelebihan-kelebihan surah Yasin ini, status dia macam mana supaya kita dapat menghayati status surah Yasin yang sebenarnya, dan kita beramal dengan amalan yang mengikut panduan Islam yang sebenarnya lah. Dan kita tak mau mengamalkan Islam ini mengikut ikut-ikutan. Ikut pasal apa baca surah Yasin malam Jumaat. Oh dah. Wah, saya tu nenek saya dulu memang baca Yasin malam Jumaat. Jadinya kan malam Jumaat tak baca Yasin tak sah malam Jumaat contoh. Okey ya. Nanti kita akan bincangkan di situ. Pro and con-nya. Tuan-tuan jangan risau, bukan cerita Wahabi dan bukan cerita Aswaja. Tuan-tuan tahu Wahabi Aswaja. Kita mencari pemurnian di kalangan dua kelompok ini, antara Wahabi dengan Aswaja. Kita cari pemurnian, cari yang tengah-tengah, pendapat yang benarnya macam ini. Kalau Wahabi ni tolak terus kan tuan-tuan, baca Yasin malam Jumaat tolak. Kalau Aswaja ni dia mengatakan bahawa kena baca Yasin malam Jumaat, contohlah lebih kurang situ. Dia punya struggle antara dua pihak ni. Yang penting siapa tuan-tuan? Tuan-tuan nampak kan pentingan. Dari situ. So kita cari pemurnian di situ, insya-Allah. Mudah-mudahan dalam siri yang akan datang kita mula dengan kelebihan Yasin, kelebihan pencanggan sikit, kemudian kita akan masuk ke tafsir surah Yasin, insya-Allah. Jadi saya setakat itu dululah tentang surah Yasin pada hari ini. Mudah-mudahan segala hasrat yang kita baru ni yang kita cuba buat, kemungkinan selepas PKPB pun mungkin akan berlangsung macam ini juga, mana tak tahu kan. Sebab perkumpulan ramai-ramai ini memang tak akan dibenarkan sehingga bulan berapa? Jadi bulan 9, bulan 10. Tak tahu lagi kan. Yang dulu yang sebutnya sampai bulan ni kan, sampai 6 bulan kan. Okey. Masih kita tunggulah apa-apa. Dan rasa saya petang ni ada ni kan. Ada perurusan Rahmat Perdana Menteri kita yang penting pukul 3 pengumuman. Nanti kita tunggulah apa-apa yang baik yang akan keluar, pernyataan-pernyataan baru, statement-statement baru daripada. Okey. Saja qul qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Finish.